isu yang telah disinggung oleh Haji Muhyiddin Yassin dalam kempen pilihan rayanya yang dia berucap di kapal Selangor 2 hari lepas, iaitulah tentang isu kalimah Allah. Tuduhan beliau ialah tindakan kerajaan tidak meneruskan rayuan adalah kerana Datuk Seri Anwar itu katanya telah dipengaruhi oleh KAP. Okay. Yang saya nak sebut sebelum itu ialah Majlis Raja-Raja telah pun membuat satu nasihat ketika perkara ini timbul, dengan meminta semua pihak untuk tidak mempolitikkan isu ini. Sementara Majlis Raja-Raja akan dibentangkan beberapa show yang akan dikemukakan oleh MKI, yang dipengusikan oleh Sultan Selangor. Okay. Dan hal yang ditugaskan oleh Kabinet kepada Kementerian Dalam Negeri ialah untuk mengemukakan cadangan untuk tujuan mengadakan satu arahan pentadbiran yang baru, ekoran daripada keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island. Asal keputusan Mahkamah Tinggi tempoh hari ialah kerana adanya percanggahan di antara keputusan Jemaah Menteri. Keputusan Jemaah Menteri ini adalah keputusan ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama dulu terhadap beberapa istilah ini. Kabinet pada masa itu telah mengeluarkan satu yang dipanggil sebagai partial ban, manakala Kementerian Dalam Negeri pula pada ketika itu telah membuat satu arahan pentadbiran yang mengenakan total ban. Keputusan Kabinet partially ban, maksudnya penggunaan beberapa kataan, termasuklah kataan Allah itu tertakluk kepada diletakkan di kulit hadapan untuk kegunaan Kristian sahaja. Ya. Kalau diletak yang itu dibenarkan. Itu dalam konteks sahabat bawah. Itu keputusan Kabinet oleh Dr. Mahathir. Keputusan itu pun tak pernah Muhyiddin ubah semasa dia jadi Perdana Menteri. Dia pun tak ubah. Okay. Dia tak ubah partially ban kepada total ban. Tak ada. Manakala dari segi pelaksanaannya, di bawah Akta Percetakan, Penerbitan dan Percetakan di bawah ADN telah dikeluarkan satu arahan pentadbiran. Arahan pentadbiran itu mengenakan total ban. Jadi apabila penguasaan yang dilakukan dan rampasan berlaku, maka pihak yang dirampas itu telah mencabar di mahkamah. Jadi keputusan mahkamah ialah apabila ada percanggahan antara keputusan Kabinet dengan arahan pentadbiran, maka keputusan Kabinet itu dianggap terpakai dan juga ada percanggahan. Bila ada percanggahan, mahkamah mengatakan bahawa tindakan merampas bahan-bahan itu adalah tidak berhukum undang-undang. Sekaligus arahan pentadbiran yang digunakan pakai oleh Kementerian Dalam Negeri tidak lagi boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Baik, itu latar belakang. Dan moving forward, Kabinet telah pun membuat beberapa keputusan. Yang pertama, kita akan mengangkat beberapa cadangan untuk tujuan mengadakan satu arahan pentadbiran yang baru, dan ianya akan dikemukakan kepada MCI, singkatan untuk Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Islam yang difungsikan oleh Sultan Selangor. Dan MKI kemudian akan mengutangkan kepada syarat Majlis Raja-Raja yang akan datang. Sementara itu berlaku, nasihat Majlis Raja-Raja adalah isu ini tidak lagi dan
tidak boleh dipolitikkan. Kedegilan Tan Sri Muhyiddin adalah satu yang amat dikesali. Terus memainkan isu 3R di sebalik nasihat Raja Raja Melayu. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat Raja-Raja, percayalah, orang macam ini tidak akan menghormati sama sekali rakyat dia sendiri. Dia tak akan hormat sama sekali. Ya, dia akan terus bernapas dari segi politik dengan cara memainkan sentimen seperti ini, walaupun Majlis Raja-Raja menasihat sebaliknya. Perkara kedua tentang hal ini juga adalah semasa Tan Sri Muhyiddin dan saya juga sebagai anggota Jemaah Menteri pada tahun 2018 di bawah Dr. Mahathir, Kabinet pernah membuat keputusan bahawa kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah berkait dengan isu ini, keputusan Kabinet adalah untuk kes seperti ini dibuat secara out of court settlement, penyelesaian secara di luar mahkamah, atas rasional bahawa mengambil kira macam isu The Herald satu ketika dulu yang memakan masa hampir 13 tahun, dan itu menjadi punca kepada sentimen yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam negara kita. Jadi keputusan Kabinet pada ketika itu, ini era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang kedua, setelah saya anggota Menterinya, terhadap kes ini, keputusannya adalah supaya diusahakan secara out of court settlement, maknanya berunding di antara pihak kerajaan dengan pihak yang membawa kes itu ke mahkamah. Ya. Malangnya Tan Sri Muhyiddin tidak pernah menghormati keputusan Kabinet ini. Ya. Tidak pernah menghormati keputusan Kabinet ini. Tidak diusahakan secara out of court settlement seperti mana keputusan Kabinet yang difungsikan oleh Dr. Mahathir sendiri. Dan Tan Sri Muhyiddin adalah Menteri Dalam Negeri. Ya. Sebab pada dia, isu ini kalau terus ditiup dan dimainkan sentimennya akan memberi keuntungan politik kepada dia. Dia jelas tidak berniat untuk mengharmonikan kehidupan dan kerukunan hidup bernegara di antara rakyat berjangkau. Dia mau tonjolkan diri dia sebagai jago yang membela umat Islam, ya, ataupun jago yang mempertahankan akidah umat Islam. Walhal kes ini, hakim bicara baik dalam kes Jill Island ataupun dalam kes The Herald, kesemua hakim dalam kes The Herald itu, Tun Arifin Zakaria, Tun Raus, ya, Tun Tun Arifin, ya, Raus juga, ya, yang menjadi hakim Mahkamah Persekutuan itu, sebelum membuat keputusan tersebut, penghakiman mereka tidak ada kena-mengena soal teologi. Ini bukan keputusan yang boleh dibuat oleh sebuah mahkamah sivil. Ya, jadi keputusan mereka bukan soal teologi, bukan soal akidah. Ya, tapi ini adalah persoalan di mana hal bahan-bahan bercetak yang tertera beberapa kalimah yang keputusan Kabinet begini, arahan pentadbiran begini. Dan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island juga membuat dalam tulisan penghakimannya juga menyebut bahawa mahkamah ini mahkamah sivil. Keputusannya bukan berkaitan dengan isu teologi, tetapi persoalan administratif, iaitu percanggahan di antara keputusan Kabinet dan juga keputusan ataupun disebut arahan pentadbiran yang diguna pakai oleh penguatkuasaan di bawah KDN. Jadi keputusan ini keputusan administratif, tak ada kena-mengena soal akidah. Dan Tan Sri Muhyiddin, saya tahu, dia tahu duduk sebelah perkara ini. Tapi kerana keuntungan politik jangka pendek, dia sampai berucap di Negeri Selangor 2 malam lepas, terang-terang tidak menghormati nasihat Sultan Selangor dan juga Majlis Raja-Raja yang meminta semua rakyat Malaysia supaya bertenang dan tidak meniup perkara ini, sehinggalah Majlis Raja-Raja membincangkan perkara ini. So ini satu tajuk saja berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin yang dia ucap 2 malam lepas
yang terus memainkan sentimen seolah-olah kerajaan ini, Anwar Ibrahim khususnya, tunduk dengan tekanan di ya. Itu penjelasan saya. Kalau